Buletin Didik 3 Januari bersama saya Fazila Hani Harun. Assalamualaikum dan salam hormat. 14 sungai di 5 negeri iaitu di Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor merekodkan paras air melepasi tahap bahaya. Maklumat itu disahkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melalui satu hantaran di laman Facebook rasminya. Antara yang terjejas di Pahang ialah Sungai Serting di Jambatan Padang Gudang Bera, Sungai Luit di Kampung Subuh Maran, Paya Gintung Jerantut dan Sungai Pahang di Kuala Krau. Di Johor, paras air di Sungai Segamat di Bandar Segamat, Sungai Tangkak di Kampung Seri Makmur, Sungai Lenik di Ladang Chia Segamat, Sungai Paguh di Kampung Olak Sepam Muar juga telah melebihi tahap bahaya. Di Negeri Sembilan, 2 sungai telah melebihi tahap bahaya iaitu Sungai Muar di Pekan Rompin Jempol dan Sungai Muar di Kampung Berembang Kuala Pilah. Manakala di Melaka, Sungai Melaka di Batu Hampar Melaka Tengah, Sungai Melaka di Melaka Pindah Alur Gajah dan Sungai Kesang di Teluk Rimba Jasin telah melepasi paras bahaya. Di Selangor, Sungai Langat di Bukit Canggang, Kuala Langat mencatatkan paras air di tahap bahaya iaitu 4.22 mm. Selain itu, 19 sungai di Paras Amaran, manakala paras waspada pula membabitkan 17 sungai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat jingga atau buruk di daerah Rompin, Pahang serta Mersing, Johor hari ini. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah, menerusi data yang dikemas kini setakat jam 1.10 petang tadi, luruan monsun yang sedang berlaku dijangka berterusan sehingga esok. Perkara itu dimaklumkan melalui satu paparan infografik. Selain itu, amaran hujan berterusan peringkat kuning atau waspada pula dikeluarkan untuk daerah Kemaman di Terengganu, beberapa daerah di Pahang, Negeri Sembilan serta keseluruhan Melaka. Amaran sama turut dikeluarkan untuk negeri Johor membabitkan 9 daerah dan beberapa daerah di Sabah. Amaran di semua lokasi itu akan berkuat kuasa sehingga esok. Susulan amaran berkenaan Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA hari ini mengeluarkan notis kesiapsiagaan operasi bencana terkini. Seramai 28,287 mangsa banjir telah menerima bantuan wang ihsan BWI setakat ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ciapan ringkas di Twitternya hari ini berkata, bagi mereka yang belum mendaftar atau menerima manfaat ini, boleh segera menghubungi pegawai daerah berhampiran untuk bantuan segera. Kerajaan sebelum ini mengumumkan bantuan banjir keluarga Malaysia antaranya meliputi BWI sebanyak RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah berbanding RM500 sebelum ini. Bayaran bantuan itu disalurkan sejak 27 Disember lepas iaitu 10 hari selepas kejadian banjir luar biasa yang melanda beberapa negeri termasuk Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Dalam perutusan Tahun Baru 2022 sebelum ini, Datuk Seri Ismail Sabri juga berkata bantuan itu akan memanfaatkan lebih 45,000 ketua isi rumah. Dalam pada itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM telah mengatur gerak anggota dan aset ke 6 daerah tumpuan terjejas banjir di Johor. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein berkata ia melibatkan 196 pegawai dan anggota bersama 31 aset termasuk bot dan trak 1 hingga 7 tan. Semurni Johor berjalan dengan lancar. Setakat ini ATM telah mengatur gerak anggota dan aset dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu di Raja, Regimen ke-33 Regimen Artileri di Raja, Regimen ke-2 Regimen Artileri di Raja, Regimen 501 Askar Wataniah serta Skuadron ke-6 Regimen Askar Jurutera di Raja. Tambah Datuk Seri Syamuddin, ATM turut menambah seramai 1,183 pegawai dan anggota bersama 190 aset untuk diatur gerak ke lokasi banjir di seluruh negara. Dalam masa sama, Kerajaan Negeri Johor akan menyalurkan bantuan keuangan RM500 kepada penduduk yang terjejas banjir di negeri itu. Terdahulu, Datuk Seri Syamuddin bersama Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad menyerahkan bantuan kepada mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Tambang Segamat.
Masih mengenai banjir, fenomena air laut pasang besar yang melanda Melaka siang tadi mengakibatkan beberapa kawasan di negeri berkenaan dinaiki air. Antara yang teruk terjejas ialah kawasan pelancongan Kampung Morton melibatkan 500 penduduk meskipun tiada hujan sejak malam semalam. Kawasan terbabit mula dinaiki air seawal jam 8 pagi ekoran limpahan air Sungai Melaka melepasi tebing. Beberapa rumah yang berada di kawasan rendah di kampung berkenaan dinaiki air setinggi 0.4 meter. Tinjauan di kawasan pelancongan itu mendapati terdapat penduduk menutup laluan bagi mengelak kenderaan masuk ke kawasan terbabit. Kejadian itu berlaku dalam tempoh beberapa jam sebelum surut kira-kira jam 11 pagi tadi. Namun, kejadian banjir itu tidak menyebabkan berlaku pemindahan penduduk ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Menurut penduduk, kejadian itu adalah hari kedua berturut-turut selepas ia berlaku kali pertama pagi kemarin. Penduduk mendakwa kerosakan di beberapa tempat pada tembok batu di tebing Sungai Melaka menjadi punca air melimpah ke kediaman mereka. Dulu tak teruk macam ni. Sejak lama-lama dia punya tembok tu kan banyak dah pecah. Jadi bila air pasang sikit je, dia menduru masuk. Lepas tu kalau dia masuk satu hari sekali tak apa, kadang-kadang 2 kali. Dalam tahun ni je dekat 5 kali dah. Kadang-kadang kalau pagi dah naik, tengah malam surut, besok pagi dia naik balik. Kita yang buat tak tahan tu, tinggalkan kesan lumpur lah tu penat. Macam saya bahagian tepi ni memang kata memang teruk lah. Kampung Morton ni bukan kerap atau tinggi air. Tak tahulah saya sama ada belah hulu sana tu. Belah Durian Tunggal tu tinggi air banjir. Bila air banjir, dia orang terpaksa buka dam dekat Bandar Ilik. Apabila buka dam ni, air laut tinggi daripada air sungai. Air laut masuk. Bila air laut masuk, tiap-tiap kali air laut masuk, dia naik macam ni. Mintalah pada kerajaan Melaka ni kan, kalau boleh atasilah banjir ni kan, macam mana nak buat kan. Itu je. Kejadian ni boleh menjelaskan keadaan orang sini kan? Memang betul saja, boleh menjelaskan sikit lah. Nak keluar pun susah kan. Sementara itu, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri, Cuthbert John Martin Quadra berkata, jumlah mangsa banjir di Melaka terus meningkat kepada 2,555 mangsa melibatkan 659 keluarga dipindahkan. Katanya jumlah PPS yang dibuka juga meningkat kepada 22 berbanding 20 semalam. Setakat ini ujarnya 10 PPS dibuka di daerah Alur Gajah, 9 di Melaka Tengah dan 3 di Jasin. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDM. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, lebih 2.75 juta atau 87.6% daripada populasi remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Data yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM melalui laman COVID Now memaklumkan 90.5% daripada kumpulan itu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Manakala bagi populasi dewasa pula, lebih 22.86 juta individu atau 97.7% telah melengkapkan dos vaksin mereka dengan 23.15 juta menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, statistik harian menunjukkan sejumlah 94,040 dos vaksin telah diberikan semalam. Ia melibatkan 1,264 dos pertama, 1,340 dos lengkap dan 91,436 dos penggalak. Sementara itu, menurut portal GitHub KKM, sebanyak 19 kes kematian direkodkan semalam. Selangor mencatatkan angka kematian tertinggi dengan 5 kes. Sering menjadi mata pelajaran yang kurang digemari, matematik kini boleh dipelajari dengan cara yang lebih mudah. Mengetengahkan pembelajaran matematik secara gamifikasi, subjek matematik kini menjadi lebih menarik selain dekat di hati pelajar.
Sentiasa mencari penyelesaian kepada teknik pembelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dengan cara yang menyeronokkan, Tech Up Kids Learning menganjurkan interaktif Math League. Pertandingan dijalankan bagi menarik minat pelajar dalam menguasai subjek matematik melalui permainan video. Dengan adanya elemen gamifikasi dan pembelajaran secara interaktif, pelajar-pelajar dapat menambah baik pemahaman matematik sambil bermain. Jadi salah satu kegusaran sebagai seorang guru pasca COVID adalah perbezaan ketara asas matematik antara pelajar-pelajar di dalam satu kelas. Oleh itu, salah satu matlamat program ini juga adalah sebagai penanda aras penguasaan matematik di kalangan setiap individu ataupun pelajar. Di samping itu, Interactive Maths League ini juga ada menyediakan analisis jurang pembelajaran pelajar yang akan dapat memudahkan guru-guru dengan data berstruktur tentang jurang topik bagi setiap pelajar untuk diguna pakai sebagai plan intervensi. Program yang mengetengahkan beberapa topik utama yang selaras dengan kurikulum standard sekolah rendah dan juga kurikulum standard pelbagai negara antarabangsa ini dijalankan secara dalam talian untuk pelajar berusia 5 hingga 12 tahun. Bukan sahaja dapat berlatih topik pembelajaran matematik yang berteraskan kemahiran asas berfikir aras tinggi, peserta juga dapat mengukuhkan pemahaman matematik tanpa tekanan. Harapan kami di Tech Up adalah agar guru-guru dan ibu bapa terus mencari solusi pendidikan yang selaras dengan cara pembelajaran ala baru, agar proses pembelajaran berteraskan teknologi ini akan dapat dipercepat tanpa kita ambil ringan asas yang diperlukan untuk membentuk kepribadian pelajar terhadap pendidikan itu sendiri. Program sebegini dapat mempercepatkan lagi kemajuan pembelajaran anak-anak kerana fokus akan diberi lebih kepada topik-topik asas yang masih kurang dikuasai. Cabaran untuk program ini is that you need to know English very well because all of the questions are in English. Other than that, make sure mahir dalam subjek matematik. Dengan program ini, I hope to improve myself dalam subjek matematik. Saya join program ini untuk mendapat pengalaman dan saya suka matematik. Soalannya agak mencabar. Dalam program ini saya dapat pengalaman yang baharu dan keyakinan diri. The challenges that I face during the IML program is to make calculations in my head quickly. And what are the benefits that you gain during the program? The benefits that I gain during the IML program is that I learn a bit about graphs and fractions. Lembu adalah ruminan penting dalam kehidupan kita, terutamanya dalam menghasilkan daging dan susu. Namun siapa sangka penternakan lembu kini mempunyai sisi yang lain, termasuk dijadikan haiwan peliharaan. Susuk tubuh yang sasa dan padat menyaksikan lembu sado menjadi tarikan baru industri penternakan dan mendapat sambutan. Muhammad Syahrin Ismail mula mengusahakan Sam Agro Farm di Citra Kedah sejak setahun lalu. Bermula sebagai hobi, penternakan lembu sado atau baka import itu mula berubah menjadi punca pendapatan. Dia memulakan pembakaan 3 spesies lembu iaitu Charolais, Limousin dan Belgian Blue. Kesemua 26 induk diternak dengan cara feedlot. Okey, daripada segi pembenihan, kebanyakan saya panggil jurusuntik AI, jurusuntik swasta. Yang ada di yang kawasan saya yang berdekatan ada lebih kurang, yang swasta ada 4 ataupun 5 orang juru AI. Kalau saya tengok bergantung benih yang saya nak, mungkin yang benih yang juru AI ni ada jenama ni, tapi ada yang juru AI ni tak ada jenama ni, ikut bergantung mana benih tu yang saya nak buat benih apa. Kalau saya masih di sini masih ada pilihan, juru AI pun ramai, lepas tu dengan veterina pun ada yang datang bantu. Lembu betina katanya mempunyai nilai yang lebih tinggi dan boleh mencecah antara RM25,000 hingga RM30,000 seekor.
Sebab mungkin sebab betina ni dia akan menjadi induk yang untuk masa akan datang. Tetapi jantan ni bagi saya kalau dia dalam 5 bulan 6 bulan ni rate dia, harga dia kalau kita macam saya jual 5 ke 7 bulan saya dah jual dah jantan. Bermaksud kalau jantan ni selalunya saya nak tengok kalau untuk menjadi pendaging dan sado yang lebih baik dia akan capai umur 2 tahun setengah ke 3 tahun setengah. Masa waktu tu mungkin berat dia boleh mencecah 1 tan ataupun 1 tan 200. Pengurusan lembu mengambil masa sekitar 4 jam sehari. Ia membabitkan kerja-kerja pembersihan kandang, penyediaan makanan dan pemantauan penyakit. Permintaan lembu sado jelasnya semakin tinggi, namun tiada penawaran yang mencukupi. Justru penternakan lembu ini mempunyai prospek tinggi dan berpotensi yang wajar diceburi generasi muda. Pendakwa bebas Ustaz Uwais Cornie mencipta sejarah tersendiri selepas program The 24 Hours Non-Stop Uwais Cornie's Online Talaki. Anjurannya diiktiraf Malaysia Book of Records. Program itu mendapat 2 pengiktirafan iaitu sesi pembelajaran talaki tanpa henti selama 24 jam dan jumlah penyertaan tertinggi untuk program talaki. Ia diadakan pada 31 Disember lalu bermula jam 7.27 pagi. Program talaki dilakukan secara percuma selama 24 jam melalui aplikasi Zoom membabitkan lebih 17,000 pernyataan. Ustaz Uwais memaklumkan program tersebut adalah usaha pihaknya untuk membantu umat Islam mengaji dengan betul dan memahami pengertian setiap bacaan. Idea untuk mengadakan program berkenaan diilhamkan pengikut media sosial serta para pelajar. Ustaz Uwais berharap penganjuran program terbabit dapat meningkatkan kesedaran umat Islam untuk terus memelihara keaslian bacaan Al-Quran. Jelas Ustaz Uwais, talaki secara mudahnya adalah berguru dan jika dilihat masyarakat sekarang berguru melalui buku dan internet. Namun untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, perlu mempelajarinya dengan guru agar dapat menentukan sebutan dan tajwid yang betul. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Britain melaporkan 162,572 kes COVID-19 baru dalam tempoh 24 jam, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara itu 13,100,458. Menurut angka rasmi yang dikeluarkan, 154 lagi kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan. Setiausaha Kesihatan Sajid Javid memberi amaran gelombang jangkitan Omicron akan memecahkan rekod serta bakal menguji perkhidmatan kesihatan nasional pada musim sejuk ini. Lebih daripada 90% individu berusia 12 tahun dan ke atas di Britain sudah mendapat dos pertama vaksin dan lebih daripada 82% menerima kedua-dua dos. Setakat ini lebih daripada 59% sudah menerima suntikan penggalak. So hari ini kita akan buat aktiviti memfokuskan senaman bahagian atas badan. So bila kita turun kita akan rasa resistant daripada TheraBand ini. Okey, nampak tak siku berada dalam 90 darjah, perfect degree untuk crease. Dan kita akan jumpa lagi di Cergas bersama Jurulatih. Sukan, andaian kedudukan Tan Cheng Ho selaku Ketua Jurulatih Kebangsaan tidak akan kekal susulan prestasi buruk pada Piala AFF di Singapura nampaknya menjadi kenyataan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM siang tadi memaklumkan jurulatih kelahiran Alor Star itu telah melepaskan jawatannya.
Menurut Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar, Cheng Ho sebenarnya telah membayangkan untuk melepaskan jawatannya ketika mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan FAM baru-baru ini. FAM akhirnya menghormati keputusan tersebut dan telah bersetuju untuk melepaskan Cheng Ho menerusi persetujuan bersama kedua-dua pihak. Cheng Ho secara keseluruhannya telah berkhidmat selama 14 tahun bersama FAM sejak bergelar penolong jurulatih skuad bawah 20 tahun kebangsaan pada 2005. Jurulatih berusia 53 tahun itu juga pernah berkhidmat sebagai penolong jurulatih skuad bawah 20 tahun, bawah 23 tahun dan Harimau Muda A. Sebelum bergelar penolong jurulatih kepada Datuk K. Rajagopal menyaksikan Malaysia menang pingat emas Sukan C 2009 dan menjuarai Piala Suzuki AFF 2010. Rekod Cheng Ho sebagai Ketua Jurulatih Kedah bermula 2014 hingga 2017 juga cemerlang. Beliau membuktikan antara jurulatih terbaik di Liga Malaysia, Liga M, apabila membantu skuad Lang Merah muncul juara Liga Premier 2015, Piala Malaysia 2016, Piala FA 2017 dan Piala Sumbangsih 2017. Cheng Ho kemudian kembali ke FAM pada 2017 selaku penolong jurulatih kebangsaan kepada Nelo Vinganda dan naikkan pangkat sebagai ketua jurulatih pada penghujung tahun yang sama. Pada 2018, beliau membantu Harimau Malaya selaku naib juara Piala AFF dan meletakkan pasukan di kedudukan terbaik dalam pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada 2019 sebelum pandemik COVID-19 mengganggu tempo permainan Harimau Malaya. Nasib terus tidak menyebelahi Cheng Ho pada Piala AFF 2020 di Singapura. Kekurangan persediaan menyaksikan Malaysia tersingkir seawal saingan kumpulan. Antara yang sukar diterima peminat adalah tewas 0-3 kepada Vietnam dan 1-4 di tangan Indonesia. Telah berfikir panjang juga dan saya buat keputusan untuk undur diri dengan skuad kebangsaan atas keputusan seperti tidak capai saya sasaran bersama dengan skuad kebangsaan pada AFF Suzuki Cup kali ini dan saya juga mengharap situasi tersebut dapat memberi ruang atau kepada jurulatih lain untuk ambil alih kepada pasukan pada kempen kelayakan Piala Asia nanti Saya tidak ada perancangan lagi dan yang penting saya kena rehat, refresh saya punya mind balik apa yang perlu saya improve pada masa hadapan nanti. Dalam perkembangan lain, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengakui sudah terlewat untuk membuat sebarang perubahan berhubung kuota pemain import bagi saingan Liga Malaysia musim ini. Topik pemain import kembali diperkatakan dan dikaitkan dengan ketumpulan jentera serangan Harimau Malaya pada saingan Piala AFF, susulan kebergantungan pasukan menggunakan pemain import di posisi itu. FAM bagaimanapun sedia berbincang dengan Liga Bola Sepak Malaysia MFL selaku pentadbir Liga M untuk mengkaji semula kebenaran mendaftarkan pemain import dalam usaha memelihara kualiti pemain tempatan di peringkat domestik. FAM menjangkakan sebarang perubahan mengenai jumlah pemain import akan dimuktamadkan selewat-lewatnya 2 musim mendatang. Berdasarkan peraturan Liga M, pasukan Liga Super dan Liga Premier masing-masing dibenarkan mendaftar maksimum 5 dan 4 pemain asing. Pendaftaran 5 pemain asing bagi saingan Liga Super merangkumi masing-masing 1 slot pemain Asia dan Asia Tenggara, manakala 4 pemain import untuk pasukan Liga Premier termasuk 1 slot pemain Asia. Kuota tersebut dianggap menjadi antara punca utama kemerosotan prestasi Malaysia di peringkat antarabangsa selain penyebab skuad kebangsaan ketandusan penyerang berkualiti. Perkara itu bukan sahaja mendapat reaksi peminat dan pengkritik bola sepak kebangsaan, malah ada pemain tempatan yang menyarankan supaya kuota pemain import dikurangkan bagi memberi lebih ruang kepada barisan pemain tempatan mengisi tempat dalam kesebelasan utama. Kejuaraan sulung bola sepak wanita Kuala Lumpur KLWFC melabuhkan tirai yang menyaksikan Dino Love FC muncul juara. Pada perlawanan akhir, Dino Love menewaskan KL Sun Bears 1-0. Aksi final Dino Love FC dan KL Sun Bears berlangsung di Stadium Kuala Lumpur.
Permainan nyata seimbang dengan penampilan bertenaga kedua-dua pasukan yang saling berbalas serangan. Namun pada minit ke-24, Dino Love mengejutkan KL Sunbears menerusi jaringan Henrietta Justin. Meskipun KL Sunbears cuba bangkit memburu gol penyamaan, pertahanan Dino Love nyata sukar ditembusi. Kedudukan 1-0 kekal berpihak Dino Love sehingga whistle penamat. Keceriaan berganda buat Dino Love apabila Henrietta turut dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan akhir. Persiapan Paris Saint-Germain menghadapi Piala Perancis tampak terjejas apabila bintang sensasi Argentina Lionel Messi disahkan positif COVID-19. Pemenang 7 kali anugerah Ballon d'Or itu antara 4 pemain PSG yang positif wabak itu menjelang aksi menentang Vans awal pagi Selasa. Pengesahan PSG status terkini Messi menyaksikan kapten Argentina itu bukan sahaja terlepas aksi Piala Perancis, malah dia juga bakal tersisih perlawanan pertama Ligue 1 sejak rehat musim sejuk di Lyon. Apa yang pasti, Messi berdepan permulaan sukar di Paris sejak meninggalkan Barcelona pada musim panas lalu. Messi setakat ini hanya menjaringkan 1 gol dalam 11 penampilan saingan Ligue 1 tetapi meledak 5 gol dalam aksi Liga Juara-Juara. Pemain PSG lain yang didapati positif adalah pertahanan Juan Bernat, penjaga gol simpanan Sergio Rico dan pemain muda Nathan Bitumazala. Visual selaman dalam tasik beku mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazilah Hani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.